Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera pada hari ini ya. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani tingkatan 4. Tajuk adalah berkaitan dengan keselamatan iaitu pemerdagangan manusia. Okey, kita akan tengok sedikit demi sedikit standard pembelajaran pada hari ini ya. Standard pembelajarannya ya. Okey, yang pertama sekali adalah menerangkan maksud dan jenis pemerdagangan manusia. Okey, menerangkan maksud dan jenis pemerdagangan manusia lah. Okey. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua adalah menjelaskan situasi yang menyebabkan individu berisiko menjadi mangsa pemerdagangan manusia, menjana idea cara mengelak diri daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia ni kata kena jual lah kena jual orang banyak. Kalau dulu daripada Rohingya banyak kena tipu dengan dia punya kaum dia sendiri lah, kaum dia yang jual orang dia. Okey, macam itulah lebih kurang. Pengenalan konsep keselamatan merupakan hak asasi manusia yang diberi perhatian oleh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey. Keselamatan insan adalah salah satu hak asasi manusia dan hak sejagat tanpa mengira kedudukan dan etnik dalam kehidupan. Okey. Salah satu kegiatan yang mencabar hak asasi keselamatan dan kemanusiaan ialah jenayah pemerdagangan manusia yang semakin berbahaya. Okey. Pemerdagangan manusia merupakan jenayah serius yang melanggar hak asasi manusia, melibatkan hampir semua negara di dunia. Di semua dunia berlaku pemerdagangan manusia lah. Menurut Akta 670 atau anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran 2007, pemerdagangan manusia merujuk kepada perdagangan dan perniagaan yang melibatkan migrasi manusia secara haram. Maksudnya dia seludup orang tu ke negara-negara lain. Contoh macam daripada Rohingya pergi ke Malaysia ataupun pergi ke negara-negara lain, ataupun Bangladesh pergi Malaysia, ataupun daripada Mexico pergi ke Amerika Syarikat, begitulah. Antaranya eksploitasi manusia yang miskin dari negara dunia ketiga atau eksploitasi tenaga kerja. Isu hak asasi manusia ini memerlukan kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga keselamatan diri agar terselamat daripada menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Okey, kita berhati-hatilah untuk orang Malaysia lah. Takut jadi ditawarkan dengan kerja tempat lain dengan gaji yang tinggi, rupa-rupanya jadi dijual kepada senang cerita dulu bapa ayam lah. So kita tengok pemerdagangan manusia ni macam mana. Pemerdagangan manusia dikenali sebagai perhambaan zaman moden. Dia kata perhambaan zaman moden. Zaman moden ni pun ada hamba juga iaitu pemerdagangan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram seperti aktiviti buruh paksa, perhambaan, pelacuran dan juga keldai dadah. Keldai dadah ni maksudnya dia curuh orang tu pergi keluar negara apa semua, rupanya dia bawa dadah diselit-selit dalam beg dia Cara pemerdagangan manusia melibatkan pengambilan, merekrut, membawa, memindah menggunakan unsur paksaan dan kawalan kuasa, melakukan penculikan secara kekerasan, penipuan, mangsa dianiaya, dieksploitasi serta penjenayah menggunakan kedudukan bagi tujuan mendapatkan keuntungan. Pemerdagangan manusia terbahagi kepada beberapa kategori seperti berikut. Yang pertama, rupanya eksploitasi seks. Eksploitasi seks, mangsa diperdaya dengan janji-janji palsu sebelum dijadikan pelacuran. Sebelum dijadikan pelacu. Okey. Buruh paksa. Pengabdian domestik secara paksa.
Mangsa diseludup dari dalam atau ke luar negara untuk bekerja secara paksa sebagai pembantu rumah, buruh kasar atau pengemis. Ini style buruh paksa pula. Pengabdian domestik secara paksa. Kita ambil daripada negara orang pada negara lain. Kawan-kawan dia ke apa ke. Kata cerita dekat satu negara ni boleh bagi kerja, boleh bagi apa-apa. Tengok sampai sana jadi pembantu rumah, buruh kasar atau pengemis. Okay. Mangsa pemindahan organ. Mangsa diculik dan dibunuh untuk diambil organ dan diniagakan di pasaran gelap. Sudahnya diculik, dibunuh, diambil organ, dijual organ tersebut. Ada juga nombor 5, pemerdagangan bayi. Bayi diseludup dan dijual di pasaran gelap dengan harga tinggi mengikut permintaan. Bayi pun dijual sekarang ni, bahaya. Lepas tu adalah keldai dadah. Diperdaya dengan tawaran mewah dan upah yang tinggi untuk keluar negara tanpa menyadari bahawa mereka menyeludup dadah. Memanglah dia ditawarkan dengan gaji-gaji nak pergi luar negara mewah, hidup nak mewah, kita nak banyak duit kan. Rupanya dia suruh kita seludup dadah sekali. Itu yang menyebabkan kita terperdaya lah. Okay, kita tengok ini adalah situasi berisiko menjadi mangsa. Okay. Pasal sebabnya mangsa ni biasanya datang daripada keluarga miskin ke, masalah ekonomi kan, desakan hidup apa semua. Jadi ditawarkan pekerjaan. Tengok tawaran kerja di luar negara. Dia kata tawaran kerja di luar negara, gaji yang tinggi dan tarikan ekonomi yang sudah habis, keinginan melakukan anjakan perubahan menyumbang kepada risiko menjadi mangsa pemandangan manusia. Sebabkan kita nak bekerja, nak dapatkan gaji yang tinggi, so kita terimalah tawaran tersebut tanpa kita selidik dahulu bahawa itu adalah penipuan sebenarnya, pemandangan manusia. Kurang pengawasan ibu bapa, kecuali ibu bapa ditambah dengan anak-anak yang kurang berpengetahuan, menyebabkan mereka mudah menjadi mangsa sindiket penculikan dan pemerdagangan. Apa tak kontrol anak dia kan, anak dia nak pergi rupanya kena tipu. Kurang pengetahuan tentang isu pemerdagangan manusia. Individu yang kurang pengetahuan tentang isu ini akan menyebabkan mereka mudah terperdaya dengan sindiket antarabangsa. Sindiket ini akan menyalahkan visa pelajar dan juga visa pelancongan. Selalunya negara pelancong-pelancong yang jadi pelacur apa semua ni, dia menggunakan visa pelajar dan juga visa pelancongan. Boleh duduk di Malaysia selama 2 minggu katakan. Tapi dia dah tak balik-balik. Tapi boleh masuk Malaysia tapi dia tak balik-balik. Rupanya dia jadi pelacur, buat kerja-kerja lainnya. Suhakam atau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia bertindak sebagai pengantara antara pengadu dengan agensi penguatkuasa yang terlibat bagi memastikan tindakan segera dan sewajarnya diambil ke atas setiap aduan. Suhakam Hak Asasi Manusia. PBB, Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations, berperanan dalam menangani masalah pemerdagangan manusia dan penyeludupan antarabangsa melalui pengubalan undang-undang antarabangsa serta mengadili jenayah pemerdagangan manusia di mahkamah antarabangsa. Sebab dia melibatkan dua negara. Kalau orang tu pergi ke satu tempat tu, nombor 4 yang sambungan tadi. Nombor 4 dia penipuan. Sebabnya penjenayah menyamar sebagai ejen buruh atau menipu mangsa dengan pelbagai tawaran kerja menarik di tempat baru. Akhirnya mangsa yang berhijrah terpaksa mengikut arahan ejen seperti menjadi hamba seks, keldai dadah dan juga pengemis. Penipuan yang kena tipu lah. Konflik di negara seperti peperangan. Ni kalau macam dekat ni kata Myanmar sekarang ni tengah berperang, jadi rakyat Rohingya ni jadi pelarian lah. Bila jadi pelarian tu, dia pun nak pergi ke tempat yang lebih selamat lah. Jadi dijanjikan sini selamat, sini boleh. So dia jadi orang tu bantu pergi kat Malaysia, lepas tu tengah langgang terus, tak tahu apa jadilah. So dia pemerdagangan dengan orang manusia lah. Perkahwinan kontrak. Perkahwinan yang dirunding oleh individu selain pihak yang berkahwin tanpa pelibatan dan persetujuan mereka. Mereka diberi saja bagi tujuan menjalankan kegiatan pelacuran. Konon-konon kahwin lah. Tengok-tengok dia suruh jadi pelacur. Info tambahan. Sejak 1948, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat
Universal Declaration of Human Rights telah menghasilkan dokumen perundangan yang pertama dan bersama-sama International Covenant on Civil and Political Rights serta the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights merupakan kumpulan undang-undang antarabangsa yang memberi kuasa kepada organisasi antarabangsa bagi melindungi hak asasi manusia termasuk keselamatan dan kebebasan melakukan aktiviti di muka bumi. Maksudnya manusia ni boleh buat apa-apa lah. Dia punya hak untuk lakukan apa saja, tak, jangan, dan mereka dilindungi daripada diperdaya ke apa dalam macam itulah. Laporan Kemanusiaan Keselamatan Malaysia melaporkan bahawa mangsa pemerdagangan manusia terdiri daripada warga negara Malaysia dan sebahagian besar daripada warga asing, iaitu daripada 20 jenis kewarganegaraan rantau Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Pasifik. Kebanyakan manusia pemerdagangan manusia terdiri daripada warga negara Indonesia, Thailand, China, Filipina, Myanmar, Nepal, India, Bangladesh, Vietnam dan Cambodia. Okey, itulah negara-negara yang terlibat. Okey, dekat Malaysia dia kata dekat sini. Remaja sering terdedah dengan fenomena abang angkat, kakak angkat. Okey, lelah kena tipu. Banyak tipu je abang angkat ni, semua menipu orang. So kita tengok apa benda ni. Cara mengelak diri, peranan ibu bapa. Okey, peranan ibu bapa dia kena kawal anak dia lah, dengan orang yang dikenali dengan juga baru dikenali atau tidak dikenali. Lepas tu kena jelaskan kepada anak-anak bahayanya pemerdagangan manusia ni. Ibu bapa buat aduan pada pihak kuasa. Maka jika ada aktiviti yang mencurigakan, bagi individu dikata bekerja yang luar negara sentiasa berkongsi perkembangan diri dengan ibu bapa atau keluarga lah. Yang kedua pula, berwaspada dengan tawaran gaji yang tinggi. Sebab sedikit ni dia kata dia macam-macam, menggunakan pelbagai taktik. Bukan sahaja tawaran gaji yang lumayan, bahkan menipu dengan janji palsu. Okey, skim pemberian rawatan percuma, cuti tahunan yang panjang, peluang untuk melancong rumah percuma dan sebagainya. Janji manis semua. Okey, menapis kebenaran iklan pekerjaan internet. Di internet dia siapa semua kata nak boleh bekerja. Ini Kementerian Komunikasi lah. Kau dapat tapis lah. Jadi kita nak yang iklan pekerjaan yang sahih sahaja, supaya tidak orang lain tidak tertipu lah. Patutnya pengiklanan didaftarkan dengan SKMM tu lah, Suruhanjaya Komunikasi dalam berita media lah. Peka dengan maklumat, sentiasa peka dengan maklumat, tahu tentang destinasi pekerjaan kita kan. Nak pergi mana ni, kita tengok tak mana-mana bawa kita nak pergi Arab Saudi ke apa ke kan, kita tengok pergi Thailand. Kempen kesedaran. Kempen kesedaran ni adalah kempen pendidikan untuk kesedaran anti perdagangan manusia dan penyeludupan migran dijalankan secara terusan di sekolah. Maksudnya di sekolah-sekolah, di IPTA, di IPTS. Kempen ni dijalankan, diteruskan. Cerita kepada pelajar-pelajar ini bahawa pemerdagangan manusia ni sangat-sangat tak elok lah. Kena berhati-hati dengan tawaran-tawaran yang bagus-bagus, tawaran semuanya. Kita memanglah kita nak duit kan. Okay. Kita tak mau juga kita kena tipu. Berwaspada dengan orang yang baru dikenali. Elakkan daripada memberi maklumat peribadi seperti nombor kebenaran dan alamat rumah kepada orang lain, terutamanya individu yang tidak baru dikenali. Okay. Okey. Itu saja. Okey, itu saja untuk kelas pendidikan jasmani tingkatan 4 kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas yang lain. Sekian dulu. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Terima kasih.